bersatu berukhuwah di. Kerana Imam Al-Ghazali mengatakan di sana, manusia ini bila beribadah ada 3 golongan. Yang baik, ketiga ini baik belaka. Tak termasuk golongan yang beribadah kerana menunjuk-nunjuk. Ini tak termasuk. Cuma kita bincang pada hari ini, iaitu puasa ataupun ibadah ataupun amalan yang dilakukan oleh manusia ini yang diterima Allah, yang sangat baik, ada 3. Pertama, dia beribadah dengan niatnya kerana apa? Kerana dianya ingin mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut neraka Allah. Maknanya, kalau dalam puasa ini dia berpuasa kerana mengharapkan syurga Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik, Masya Allah, Subhanallah. Kerana di sana Nabi pun memberikan galakan kepada kita bahawa mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sana juga mengharapkan bahawa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya, mereka yang beribadah buat baik dengan niat. Dengan niat itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia berpuasa, dilatih berpuasa kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena berlatih diri kita ini berpuasa, iaitu dilatih kita berpuasa untuk menjadi insan bertakwa. Antara makna takwa ialah takut kepada Allah. Mana kita dilatih dengan cara berpuasa, ditarbiyah dengan cara berpuasa untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita beribadah di bulan yang lain nanti, maka ibadah kita itu didirikan, dibina, dilakukan daripada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil daripada kita dididik dalam bulan Ramadan. Dan yang paling tinggi ialah kita beribadah dengan niat, dengan kehendak, dengan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah. Dia beribadah kerana malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sembahyang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia puasa, dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malu ini juga terangkum dalam makna takwa juga. Tidakkah puasa itu melatih kita supaya kita menjadi orang bertakwa? Maka antara ini, malu itu juga termasuk dalam perangai sifat orang bertakwa. Jadi maknanya puasa ini melatih kita bukan hanya setakat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini juga bukan setakat melatih kita untuk beribadah, mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, takut neraka Allah. Dan puasa ini juga melatih kita, mentarbiyah jiwa kita, supaya kita nanti selepas berakhir Ramadan, lahirnya manusia daripada Ramadan itu manusia yang beribadah dengan berlandaskan, dengan tolakkan perasaan malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu latihan. Dan seterusnya, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, puasa juga kalau boleh kita dilatih. Kita melatih diri supaya jangan puasa sama seperti orang yang pertama tadi, itu puasa orang awam. Maka kita kena melatih diri kita. Dengan puasa kita latih diri kita supaya kita berpuasa luar biasa, bukan puasa biasa seperti hari ini. Contoh yang saya nak bawa, nak kongsi dengan tuan-tuan, kita berpuasa letih. Bila berpuasa kita letih, bila letih kita akan banyak tidur. Bila banyak tidur, maka kita
terlepas daripada membaca Al-Quranul Karim. Bila banyak tidur, kita terlepas daripada berzikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tidur, kita akan kurang dalam membuat perkara kebajikan. Bila kita tidur, kita akan terlepas daripada membuat perkara ma'ruf, perkara kebaikan. Kerana kita banyak tidur, maka kita banyak tidur, puasa kita kurus, puasa kita tak cantik kerana letih di siang hari sebab puasa. Bila di malam hari, apabila masuk waktu maghrib, azan berkumandang menandakan sampainya waktu salat maghrib dan berbuka puasa, maka kita makan. Kita makan segala-galanya yang boleh makan, segala-galanya yang terhidang di atas meja. Kita minum segala-galanya yang boleh kita minum, dan kita minum segala-galanya yang terhidang di meja kita. Selepas kita makan, selepas kita minum, selepas kita berbuka puasa, maka kita letih. Letih kerana terlalu banyak makan, letih kerana terlalu banyak minum. Maka kita pun tidak dapat menghiasi malam Ramadan dengan tarawihnya, tidak mampu menghiasi malam Ramadan dengan tadarusnya, tidak mampu untuk menghiasi malam Ramadan dengan qiyamul lailnya. Maka puasa kita seperti biasa. Siangnya letih kerana puasa, menyebabkan kita banyak tidur, dan puasa kita menjadi kurus, dan malamnya pula kita juga menjadi letih. Letih kerana terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, dan akhirnya tak mampu untuk kita menghidupkan malam Ramadan dengan Al-Quranul Karim, dengan tarawihnya, dengan zikrullahnya, dengan qiyamul lailnya. Maka ini puasa orang biasa.